Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1349, antara paparan utama. Pimpinan PAS nampaknya masih mimpi tebuk atap. Jangan jadi anjing menyalak bukit. Ponteng sesi parlimen ada hati jatuhkan kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perikatan Nasional dilihat semakin lesu dan gagal memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif dan berkualiti. Gabungan bukan sahaja gagal membentangkan belanjawan bayangan atau shadow budget, malah gagal memperkenalkan policy statements atau penyata dasar yang mantap seperti yang dijanjikan oleh pengerusinya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Nampaknya PN hanya bermain dengan retorik kaum dan agama. Namun sentimen ini bukanlah dasar yang berupaya membantu pembangunan negara yang mampan, kata ahli jawatan kuasa pimpinan amanah Muhammad Faiz Fazil. Menurut beliau, ketika Pakatan Harapan masih menjadi pembangkang, gabungan tersebut sentiasa mencadangkan belanjawan bayangan. Muhammad Faiz berpendapat belanjawan bayangan adalah peluang terbaik pihak pembangkang menjalankan peranan semak dan imbang. Ini peluang untuk mengutarakan idea-idea bernas tentang pengurusan fiskal negara. Kegagalan PN memperkenalkan belanjawan bayangan atau dikenali sebagai policy statements hampir 2 bulan selepas Kabinet Bayangan PN dibentuk mendedahkan ketandusan idea PN. Ketandusan idea ini menunjukkan ketidakupayaan koalisi ini untuk menjadi kerajaan, dan inilah yang berlaku ketika mana mereka mentadbir Putrajaya sebelum ini, katanya dalam kenyataan di Facebook baru-baru ini. Faiz menegaskan PN bukan sahaja gagal mewakili isu rakyat, namun semakin menjadi ancaman kepada konsep federalisme yang dijulang selama ini. Beliau mengambil contoh perang terbuka Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dan pemimpin utama PN lain dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, cabaran Muhammad Sanusi terhadap kedaulatan Pulau Pinang akan merosakkan fabrik persekutuan Malaysia jika Sanusi tidak dikawal oleh PN. Kebergantungan PN kepada cara politik Sanusi ini tidak menguntungkan negeri Kedah dan negara, katanya. Beliau mengingatkan bahawa ramai rakyat Kedah mencari nafkah di Pulau Pinang kerana negeri tersebut menyediakan peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Pembangunan pesat di Pulau Pinang sepatutnya diambil peluang oleh Sanusi supaya kesan limpahan atau spillover effect memanfaatkan rakyat Kedah. Semangat ketuanan supremasi Kedah yang cuba dimainkan Sanusi tidak membantu pembangunan di negeri jelapang padi ini. Malahan rakyat Kedah tidak pernah menganggap Pulau Pinang sebagai musuh. Rakyat Kedah tidak mendapat sebarang manfaat daripada permainan politik sempit sebegini, tegasnya. Racau Muhammad Sanusi jelas bersifat perkauman dan sekadar cuba mendapatkan populariti secara kotor sahaja. Layanan beliau terhadap Pulau Pinang yang ditakbir oleh DAP, Sekutu Pakatan Harapan, ternyata amat berbeza dengan negeri Perlis yang satu ketika dahulu sebahagian daripada kerajaan lama Kedah. Rakyat Kedah yang ramai mencari rezeki di Pulau Pinang itu kaum apa agaknya? Adakah Ah Chong dan Munusami sahaja? Manakala Ahmad bin Abu terkulat-kulat merempat tak dapat cari makan di Pulau Pinang. Demikian retorik yang dicanang oleh pemimpin PAS yang tujuannya amat jelas supaya kerajaan sekarang dilihat tidak stabil. Tidak kira ini bulan Ramadan, pemimpin PAS terus-menerus berretorik untuk menebuk atap kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Demikian disiratkan oleh ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh di Majlis Ihya Ramadan pimpinan kerajaan negeri bersama anak Kelantan di perantauan bertempat di Bangor Convention Centre BCC Bandar Baru Bangi 1 April lalu. Adik kakak sekalian, perjuangan kita ni ba'udat alaihim syuqqah. Jalan dia jauh, penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri. Kita pilihan raya baru ni, alhamdulillah, jumlah kita cukup kalau nak kira. Tapi Allah tak izin lagi. Tak izin lagi. InsyaAllah tak lama berkali ada keizinan lah tu. InsyaAllah, adik kakak kena doa banyak dalam bulan Ramadan ini. Kena doa banyak. Sebab kalau kita lock kepada kerajaan yang ada lah ni, adik kakak sekalian,
nasib agama kita, nasib bangsa kita, nasib banyak perkara akan terjejah. Katanya, maknanya jika dibiarkan sahaja kerajaan yang ada, nasib Melayu Islam akan terjejas kerana kerajaan mengabaikan mereka termasuk dalam belanjawan 2023 baru-baru ini. Kalau kita baca belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti Melayu. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia? Orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan berbilion-bilion ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar. Kalau kita biarkan benda ini, ia akan jadi sebagaimana 22 bulan yang lalu LGBT bermaharajalela dakwanya. Sedikit pun beliau tidak nyatakan syarikat mana yang dapat peruntukan berbilion itu. Beliau juga tidak sebut di mana puak lesbian, gay, bisexual dan transgender itu sedang bermaharajalela. Pada 17 Disember 2022, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, trend kes baharu HIV dalam kalangan homoseksual di Kelantan menunjukkan peningkatan sebanyak 33.2% dalam tempoh 5 tahun bermula 2016 sehingga 2021. Siapa pemerintah Kelantan pada 2016 hingga 2021 itu? Siapa perintah kerajaan Malaysia pada tahun 2021? Kalau hebat sangat kononnya menentang LGBT, sepatutnya kes HIV di Kelantan sifar, bukan meningkat. Malangnya, Nik Muhammad Zawawi lebih mudah menuding jari kepada kerajaan perpaduan yang baru berkuasa pada 24 November tahun lalu. Sebagai setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Nik Muhammad Zawawi sepatutnya menyelesaikan masalah aktiviti LGBT di negeri sendiri sebelum menyerang kerajaan perpaduan dalam isu yang sama. Tidakkah beliau ada sekelumit rasa malu bercakap tanpa bukti di bulan yang mulia ini? Kata-katanya insya-Allah tak lama lagi barangkali ada keizinan lah tu seumpama hasutan untuk menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya umum ke-16 yang akan ada muncul sekitar tahun 2026. Di Malaysia, kebebasan bersuara terkandung dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan, tidak termasuk kebebasan memfitnah dan menghasut untuk menjatuhkan kerajaan secara tebu-atap. Nampaknya UMNO tidak akan berputus asa merayu pengampunan bagi membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pengerusi UMNO Perak Datuk Seri Sakrani Muhammad berkata, keputusan sebulat suara Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO untuk membuat rayuan membuktikan parti itu tidak pernah berdiam diri. Menurutnya, tindakan UMNO itu bukan bermaksud mendesak Yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan tersebut, tetapi menyokong permohonan yang dibuat keluarga bekas Presiden UMNO itu. Di bawah sana, ahli UMNO ada 3 juta orang. Bukan sahaja ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO dan rakyat Malaysia yang bersimpati dengan Najib mengadu digambarkan seolah-olah UMNO tidak berbuat apa-apa untuk membantu Najib. Sebenarnya kita pun bersimpati, tetapi kita kena faham bahawa kita kena ikut lunas undang-undang. Kita ikut peruntukan perlembagaan selagi dibolehkan, kita takkan berputus asa. Kita akan terus merayu, cuma kita berdoa kalau dapat pengampunan sempena dengan Hari Raya tahun ini, katanya dalam satu kenyataan media 8 April lalu. Jumaat lalu, MKT UMNO telah membuat ketetapan untuk merayu pengampunan Najib daripada Yang di-Pertuan Agong. Menurut Peguam Kanan Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib berdasarkan Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000 yang memperuntukkan bahawa petisyen pengampunan itu hanya boleh dilakukan oleh Najib, ahli keluarga atau peguam yang dilantik bekas Perdana Menteri itu. Bagaimanapun katanya, UMNO boleh memfailkan surat, petisyen atau kenyataan sokongan yang ditandatangani ahli-ahlinya kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyokong permohonan berkenaan. Begitu juga dengan orang ramai yang ingin membantah permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan dengan petisyen maya yang ada. Individu yang menajuk itu boleh memajukan bantahan berkenaan kepada permohonan. Tiada isu untuk berbuat demikian, tetapi mereka dengan sendirinya tidak boleh membuat permohonan. Sebaliknya, memajukan sokongan terhadap permohonan Najib. Katanya seperti dipetik Harian Metro semalam. Malah tambah hadis dalam hantaran di Facebook beliau, permohonan mendapatkan pengampunan diraja untuk Najib tidak sepatutnya berdasarkan alasan yang lemah atau tidak wujud. Tindakan sedemikian sama seperti penyalahgunaan kuasa bagi membebaskan bekas Perdana Menteri dipenjarakan itu. UMNO berkata penemuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai konflik kepentingan yang membabitkan hakim perbicaraan dan penghakiman berbeza dalam permohonan semakan Mahkamah Persekutuan Najib akan digunakan sebagai asas untuk permohonan pengampunan. Hanif berkata isu dakwaan konflik kepentingan Hakim Nazlan Ghazali apabila beliau memutuskan perbicaraan Najib dan siasatan terhadapnya oleh SPRM mesti dikendalikan dengan cermat dan berhati-hati kerana SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat sebarang
pelanggaran etika kehakiman. Ini termasuk surat daripada Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Undang-Undang dan seorang ahli UMNO kepada Peguam Najib yang SPRM mendapati Hakim Nazlan bersalah kerana konflik kepentingan dan juga boleh dipersoalkan. Adakah ini dilakukan untuk mewujudkan alasan yang tidak wujud untuk menyokong pengampunan diraja? Jika ya, percubaan jahat ini adalah salah. Ia boleh dianggap sebagai salah guna kuasa dan menghina mahkamah. Jelas Hanif. Awal minggu ini, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dasuki berkata parti itu akan menghadap Agung untuk mendapatkan pengampunan diraja bagi Najib. Beliau juga berkata parti itu akan menyampaikan memorandum kepada Agung agar kes bekas Perdana Menteri itu diampunkan. Minggu lalu, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan 4-1 menolak permohonan Najib untuk menyemak semula keputusannya tahun lalu yang mengekalkan sabitan kerana penyelewingan RM42 juta daripada SRC International, mengekalkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Dan kini, dua petisyen dilancarkan berhubung pengampunan diraja untuk membebaskan dan melepaskan Najib. Petisyen berkenaan dilancarkan di platform change.org itu adalah petisyen kepada Kebawahdulia Yang Maha Mulia yang Di-Pertuan Agong Najib tidak wajar diampunkan, digerakkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dan bebaskan Najib Razak melalui pengampunan diraja digerakkan pula oleh individu yang bernama Arif Lias. Tinjauan awalnya ke laman berkenaan sehingga jam 11 pagi semalam menunjukkan petisyen kepada Yang Di-Pertuan Agong Najib tidak wajar diampunkan mendapat jumlah tanda tangan terbanyak iaitu 135,643, menghampiri sasaran sebanyak 150,000 tanda tangan. Manakala petisyen membebaskan Najib Razak melalui pengampunan diraja hanyalah mencatat 7,743 dengan sasaran sebanyak 10,000 tanda tangan. Terang lagi kan bersuluh, ternyata kedua-dua petisyen memberi penjelasan tersendiri kepada semua pihak berhubung pengampunan diraja berkenaan. Rasanya adalah lebih baik mereka yang kini berada dalam kerajaan perpaduan memberi fokus kepada pentadbiran negara, keadaan jutaan rakyat yang menderita, kemiskinan marhan yang masih belum terbela dan pemulihan ekonomi yang masih menjadi tanda tanya. Ramai yang menzahirkan kegusaran dibimbangi jika usaha ini diteruskan oleh parti komponen yang berada dalam kerajaan menjadi alasan kukuh untuk rakyat menolak PHBN, yang ini kerajaan perpaduan, ketika PRN 6 negeri akan datang. Rakyat sudah meluat. Jangan ditambah garam pada luka mereka. Najib sudah dijatuhkan hukuman bersalah. Malah permohonan semakan semula juga ditolak. Adakah ini petanda sabotaj daripada mereka yang tidak berjaya tersenarai dalam kabinet? Persoalan mula timbul seolah-olah mahu melihat kejatuhan kerajaan sedia ada. Biarkan yang telah disahkan bersalah menerima hukumannya. Dan yang di luar memegang jawatan dalam kepimpinan negara, tolonglah gunakan masa anda untuk menjaga rakyat dan negara. Pulihkan Malaysia, bukannya membuat kerja yang sia-sia. Ketika United Kingdom menerima pelantikan warga bukan kulit putih sebagai ketua kerajaan, Malaysia sedang undur ke belakang dengan kelantangan suara-suara bahawa Melayu kehilangan kuasa politik dan ekonomi negara ini, kata ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang. Namun dalam suasana sedemikian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya memenangi perang psikik pembangkang apabila Belanjawan 2023 berjaya diluluskan. Sementara itu, pembangkang kalah bukan dalam pertempuran tetapi kalah kerana pemimpin mereka walk over, iaitu tidak hadir untuk bertempur. Anehnya ketidakhadiran yang memalukan itu dipertahankan oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ahli Jawatan Kuasa Majlis Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Menurut rekod, 3 orang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional iaitu pengerusinya yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin, Timbalannya Presiden PAS dan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah ponteng daripada menghadiri semua sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri atau PMQT dalam sidang Parlimen selama 8 minggu yang berlangsung pada bulan Februari hingga April 2023. Kit Siang berkata Tuan Ibrahim dan Wan Saiful patut dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana salah nyata hak dan kebebasan Dewan Rakyat dalam cubaan untuk mempertahankan ketidakhadiran Mahyadin, Abdul Hadi dan juga Hamzah. Menurut Kit Siang, mereka cuba mempertahankan perkara yang tidak dapat dipertahankan mengenai perbuatan 3 orang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional tersebut. Adakah mana-mana ketua pembangkang Parlimen atau calon Perdana Menteri di mana-mana Parlimen lain di dunia yang tidak hadir dalam sesi PMQT selama 8 minggu? Di House of Commons di United Kingdom, pertembungan di antara Perdana Menteri Rishi Sunak dan ketua pembangkang Keir Starmer adalah perkara rutin. Namun di Malaysia,
perkara ini jarang berlaku. Semua orang tahu yang Keir Starmer adalah calon Perdana Menteri. Tetapi adakah Hamzah Zainuddin yang merupakan ketua pembangkang juga seorang calon Perdana Menteri? Bidas Kit Siang. Beliau menegaskan gabungan bertiga pembangkang yang dibentuk Mahyadin, Abdul Hadi dan Hamzah telah mencipta sejarah parlimen yang buruk kerana ketidakhadiran mereka dalam mana-mana sidang PMQT selama 8 minggu parlimen bersidang. Adakah ada apa-apa sebab untuk ketidakhadiran mereka? Adakah perkara ini merupakan satu tindakan protes mereka terhadap kerajaan perpaduan Anwar? Tidak ada apa-apa sebab melainkan perasaan tidak yakin mereka sendiri apabila berdepan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, Sidney Kit Siang. Kata bekas penasihat DAP itu, PMQT adalah antara reformasi parlimen utama yang diperkenalkan Anwar dalam sidang parlimen ke-15. Tetapi kelihatan seperti PN menentang pengenalan reformasi sebegini. Kit Siang juga menyelar alasan Tuan Ibrahim yang mengatakan ketidakhadiran pimpinan tertinggi PN tersebut tidak menjadi isu kerana ramai orang salah faham mengenai keperluan untuk hadir ke sesi PMQT pada setiap hari Selasa. Dia berkata semasa PMQT, bukan semua orang berpeluang untuk bertanya kepada Perdana Menteri. Sekiranya Presiden PAS Abdul Hadi Awang hadir sekalipun, dia bukannya boleh bertanya soalan. Hanya mereka yang mengemukakan soalan lisan yang dapat bertanya. Apabila Perdana Menteri sudah menjawab, orang yang sama boleh menanyakan soalan susulan dan bukannya semua orang boleh mencelah, ujar bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Antara kedua mereka, Kit Siang melihat Tuan Ibrahim lebih bersalah dalam salah nyata hak dan keistimewaan Dewan Rakyat berbanding Wan Saiful. Beliau percaya yang di-Pertua Dewan Rakyat akan memberi keutamaan kepada Abdul Hadi berbanding dengan ahli backbencher yang lain. Tegasnya, yang di-Pertua Dewan Rakyat akan dilihat sebagai melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatutnya sekiranya dia tidak memberi peluang tersebut. Speaker juga akan berhadapan dengan masalah sekiranya ketiga-tiga Mahyadin, Hadi dan Hamzah bangkit serentak untuk mengemukakan soalan susulan kepada Perdana Menteri. Saya jangka yang ketiga-tiga pimpinan PN ini akan mendominasi sesi PMQT. Sebaliknya, ketiga-tiga gagal untuk menghantar satu soalan sekalipun. Bolehkah mereka jelaskan mengapa? Amat malang sekali apabila ada dua orang ahli parlimen, Tuan Ibrahim dan Wan Saiful, menyalah nyata urusan perjalanan Dewan Rakyat. Tempelaknya, Peraturan Mesyuarat 80/1 menyatakan yang apa-apa perkara yang menunjukkan menyentuh kuasa-kuasa, hak-hak dan kebebasan majlis hendaklah dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat yang kemudiannya akan mempertimbangkan perkara yang dirujuk kepadanya dan memberikan laporan mereka kepada Dewan. Peraturan Mesyuarat 80/2 pula menyatakan bila-bila majlis tidak bersidang, seseorang ahli boleh memberitahu Tuan Yang di-Pertua jika ada dikatakan telah berlaku kesalahan melanggar peraturan hak-hak dan kebebasan majlis. Tuan Yang Pertua, jika berpuas hati iaitu pada zahirnya telah dilakukan kesalahan itu, bolehlah diserahkannya perkara itu kepada jawatan kuasa ini dan jawatan kuasa hendaklah mengeluarkan penyata kepada majlis. Justru Tuan Ibrahim dan Wan Saiful wajar dipanggil ke hadapan Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan bagi memberikan penjelasan mereka. Dalam situasi takut berhadapan dengan Perdana Menteri, masih ada hati pula PAS hendak menjatuhkan Perdana Menteri ketika negara-negara Islam memperkukuh perpaduan umat Islam. Menurut Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamaru Bahrain Shah Raja Ahmad, parti yang mengaku sebagai parti Islam di negara ini mendesak untuk menjatuhkan Perdana Menteri Islam yang dipilih rakyat. Dalam masa yang sama, parti tersebut mula mempersoalkan kuasa Jabatan Agama Islam di bawah Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam. Amat malang, pembangkang yang terdiri daripada majoriti Islam sendiri yang mula mencabar institusi yang menjadi Ketua Agama Islam. Tegasnya dalam satu kenyataan dipetik Harapan Daily, Islam itu damai. Justru apa yang sewajarnya PAS sebagai sebuah parti yang menggelarkan diri parti Islam ialah berdamai ke arah memperkukuhkan kerajaan Malaysia. Berhentilah segala cubaan untuk menggugat kestabilan negara dengan tindakan menghasut dan sebagainya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam Malaysia. Rakyat tahu ketika kalian berkuasa dahulu selama 33 bulan, kalian bertiga pun sering ponteng untuk hadir di Parlimen. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Kami di Jom Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.